Umat Islam di Malaysia ni memang terlalu syirik sangat ke? Nak tanya, memang terlibat sungguh dengan syirik kan ni, dengan khurafat ni sampai bimbang sungguh ni. Syirik khurafat nampak tang apa ni, orang pi ke maqam para aulia, tawassul, istighasah, dah salah faham dah. Salah faham dah dengan makna tawassul, salah faham dengan makna istighasah, salah faham dengan makna i'tiqad kita dengan barakahnya para aulia. Itu pun dah salah faham. Jadi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum pada sesuatu, nak hukum itu adalah, hukum ni salah satu daripada furu' daripada tasawwur. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Jadi kalau kita nak bagi hukum dengan sesuatu perkara, maka hukum ni adalah furu' daripada tasawwur. Sebab dia kena ada nak sampai kepada hukum, dia kena ada tasawur, dan kemudian dia kena ada had nisbah di antara tasawur tersebut, barulah boleh dihukum. Contohnya, api itu membakar. Yang pertama kena tahu dulu api itu apa dia. Yang kedua kena tahu bakar itu apa dia. Lepas tu barulah wukuk nisbah di antara api dengan bakar, baru boleh hukum api membakar. Faham ni? Jadi nak hukum api membakar, kena faham dulu tasawur bagi api dan tasawur bagi membakar, dan nisbah di antara dua api dan membakar tadi digabung, kena ke tak kena, baru boleh hukum. Tu batuk kata ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum pada suatu tadi furu' daripada tasawur. Tapi kalau ada orang sebut api itu sejuk, itu kena tengok balik. Ataupun 1 tambah 1 jadi 3, kena tengok balik. Baik, 1 tambah 1 jadi 3, jadi hukum lah tu. Betul kan 1 tambah 1 jadi 3? Jadi nak kena tengok satu-satu tasawur, baru boleh letak dengan hukum betul ataupun tidak. Bila disebut kata istighasah syirik, itu hukum tu. Tawassul syirik, boleh. Tabarruk dengan para asar para awliya dan salihin, ini adalah termasuk dalam khurafat, hukumlah tu. Baik, sekarang ni kena faham dulu tawassul tu apa dia, istighasah tu apa dia. Ini panjanglah perbahasannya. Tapi senanglah orang lah, dia nak senang. Dia pergi mengaji, kawan tu habaq kata tak ada dalil. Hak dia buat ni tak ada dalil. Buat main dalil, sebut-sebut itu. Lepas tu dia berkata, senang betul pengajian macam ni. Sebab pengajian dia senang je. Habaq hak ni syirik, hak ni tak syirik. Hak ni bid'ah, hak ni khurafat. Senang je pengajian macam tu. Lepas tu bila kita maklum kata naknya tawassul ni apa dia, makna dia, kemudian apa yang ditunjukkan oleh para salafus soleh, dalilnya daripada mana, hadisnya macam mana, istidlalnya macam mana. Lepas tu dia berkata, tu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi bolehlah tawassul dengan Nabi. Sayyidina Umar pun tak tawassul pun dengan Nabi SAW waktu hujan tak turun. Sayyidina Umar pun pergi minta dengan Sayyidina Abbas, dia kata. Tak pergi minta kat kubur Nabi pun. Kalau pergi kat kubur Nabi ni, saya tak dengar pun hak mereka punya kuliah tu, tapi hak tu dah ma'ruf dah, orang kata selalu berulang. Dia panggil apa ni, modus operandi. dia punya teks kefahaman tu sama saja. Tak payah pun nak jadi susah, nak jadi alim dalam bahagian mereka, senang je tu, hafal 100 masalah mereka ya, insya-Allah jadi alim bahagian mereka. Dan lagi senang lagi nak jadi alim lagi senang ya, bid'ah, insya-Allah alim terus bahagian tu, insya-Allah. Lepas tu kalau tak jumpa dalil dia kata ni apa ni, kalau benda ni baik dan itulah Nabi buat. Dalil dia senang je hak tu. Baik. Hak ni susah ni, hak kita duduk mengaji ni. Baik, dia kata apa ni, sebenarnya saya tak mau sembang benda tu, tapi saja cerita. Tengok macam mana ulama mengaji. Dia kata Sayyidina Umar tak buat pun. Sayyidina Umar pun tak pergi kat kubur Nabi. Tamam. Sayyidina Umar tak pergi kat kubur Nabi. Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta Sayyidina Abbas yang doa akan turun hujan. Baik, kita kata betul juga no. Dia kalau kata boleh pergi ke kubur dan kemudian boleh tawassul dengan istighasah, kenapa Sayyidina Umar tak buat? Dia tengok satu je Sayyidina Umar ya. Dia tengok sahabat lain. Siapa dia lagi yang pergi? Sayyidina Bilal Muzani pergi ke kubur Rasulullah SAW minta doa waktu tu. Sayyidina Bilal bin Muzani bukan sahabat Nabi. Jangan tinggal satu hadis, tolak hadis lain. Jangan pakai satu hadis, tolak hadis lain. Baik,
Saya tak mau sembah Sayyidina Bilal bin Al-Muzani. Sayyidina Bilal Al-Muzani pergi ke makam Nabi dan minta doa kepada Nabi SAW untuk turun hujan di kubur Nabi SAW. Baik, itu satu, selesai, ada dalil. Sayyidina Aisyah dan juga para ashab mengatakan bahawa kalau hujan tak turun di Madinah pada zaman dulu, akan dibuka kuah tu dekat Qubbah tu. Dulu di atas makam Nabi SAW dibukakan, bukan Sayyidina Aisyah, zaman Sayyidina Aisyah lah, zaman selepas itu. Kalau kata apa ni, hatta pada zaman tabi'in, kalau kata tidak, orang panggil apa, hujan turun, maka mereka akan buka, bukan kubah hijau lah ni, kubah hijau tu masih baru. Jadi berkata kita bodoh pula. Kata mana kubah hijau zaman Sayyidina Aisyah ni, sampai tak tahu sejarah ni. Tak, kita tak tahu kubah tu. Kubah ada banyak dalam tu. Hujan kalau tak turun, ni dalam sejarah Madinah disebut. Al-Imam Samhudi sebut dalam kitab dia, akan dibuka lubang tadi. Lubang tadi kalau buka saja, kebiasaannya hujan akan turun. Barakahnya Nabi SAW. Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Abbas, minta doa turun hujan. Awak Sayyidina Umar tak pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi ke makam Nabi terus. Ini istidlal daripada para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata, yang tu bukan apa ni menjadi dalil bahawa Sayyidina Umar berpaling daripada tawassul, dan bukan bermakna Sayyidina Umar tidak bersetuju dengan istighasah. Tak. Ini menunjukkan Sayyidina Umar nak memberitahu kepada kita dengan makna yang lebih tinggi daripada tu, iaitu apa dia? Iaitu dengan maksud, ketika wujudnya orang yang lebih afdal pada waktu tersebut untuk kamu minta doa, tidaklah menafikan dengan fadilatnya orang lain yang mungkin lebih rendah, tapi dia punya persamaan dan kedekatan dia dengan Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Umar, waktu ketika mana pergi kepada Sayyidina Abbas untuk minta doa, dia sebut apa kepada Sayyidina Abbas? Bi'ammi Rasulillah. Tetap ada kait dengan Rasulullah. Dia bukan pergi jumpa sebarang orang, pergi jumpa dengan ammi Rasulillah, bapa saudara Sayyidina Rasul SAW, kerana ada kait dengan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Umar nak bagi tahu, kata, walaupun Abbas pada waktu tersebut ada dan dia berkait dengan Nabi, dengan sudut nasab dan keturunannya dengan Rasulullah SAW, bapa saudara Nabi, jadi melihat pada sudut itu, jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa boleh untuk kita bertawassul, bukan dengan katanya dengan orang yang hidup dengan kebaikan yang dia ada, dan juga dengan sanad keturunan dia yang tadi bersambung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk nak bagi tahu, kata, walaupun wujud pada waktu yang lebih afdal daripada Abbas. Siapa yang lebih afdal daripada Abbas? Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri lebih afdal daripada Sayyidina Abbas. Siapa dia lagi yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu? Sayyidina Uthman, waktu itu masih ada. Siapa lagi yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas? Sayyidina Ali. Siapa lagi ada waktu itu? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Asyarah Mubasysyirin bil Jannah. 9 orang masih hidup pada waktu itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah wafat pada waktu tersebut. 9 orang masih ada. Sayyidina Umar nak bagi tahu apa pada dalam hadis itu? Nak abang kata apa? Ketika wujudnya mafdhul, ketika wujudnya afdal, mafdhul juga tidak akan apa ni, tidaklah dinafikan kelebihannya. Maksud ketika yang ada yang lebih afdal daripada Sayyidina Abbas pada waktu seperti Sayyidina Umar sendiri. Tapi beliau nak menunjukkan, kata, boleh untuk kita menggunakan kelebihan yang ada pada sebahagian yang walaupun lebih rendah kedudukan dari segi zahir dan batin dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh faham ni? Itu satu. Dan Sayyidina Umar tidak melarang pun untuk tawassul, dan buktinya para sahabat adalah sebahagian melakukan perkara tersebut. Tapi tak, yang mereka guna satu saja. Sayyidina Umar guna pergi tawassul tadi dengan Sayyidina Abbas. Tawassul ni ataupun istighasah lah, minta tolong. Istighasah tu bahasa dia minta tolong lah. Kita minta tolong doa. Minta tolong kawan tu doa, istighasah lah. Dia kata tak boleh istighasah dengan orang mati, tak boleh. Dia kata, kenapa tak boleh dengan orang mati? Dia kata orang mati dia tak ada faedah apa. Dia dah mati dah. Habis tu ni orang hidup ada faedah. Orang hidup ni ada faedah kalau minta ni. Dia ada faedah. Teruk. Hang lagi kapiak lagi sebenarnya. Hidup ke mati ke? Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah kita mengaji dalam akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah, kitab-kitab Aqidatul Awam, kitab apa ni, Jauharah Tauhid. Kita kalau mengaji kitab-kitab macam tu, Kifayatul Awam, Bakurah, semua sekali kalau kita mengaji Faridatul Faraid dalam Jawi kita, kan tahu dah permasalahan awal yang manfaat mudarat Allah. Tak ada berkait dengan orang hidup, orang mati. Faham? Yang minta kepada Allah.
Hatta orang yang pergi tawassul pun dia akan minta dengan Allah, tapi dengan barakahnya wali tersebut. Sama? Kalau kamu nak nafi juga benda tadi, kata tak boleh nak minta dengan awliya, dengan barakah ataupun wasilah para wali tadi, bermakna kamu ini bercanggah dengan sebahagian daripada ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, tu kata wasilah dengan makna taqwa. Ya, jadi dekat diri dengan Allah dengan taqwa juga. Wasilah dengan makna taqwa. Kalau begitu kamu kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, taqwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan dekatkan diri kamu kepada Allah dengan taqwa. Sebab kamu terjemah taqwa juga wasilah tadi. Okay, boleh tak terjemah tadi? Boleh, tak ada masalah apa. Tapi itu akan jadi dengan makna at-ta'kid. Dengan makna ta'kid. Yang ini kamu takkidkan balik saja makna taqwa tadi yang disebut oleh Allah pada perkataan pertama, dan wasilah kamu terjemah dengan taqwa dengan makna ta'kid. Tapi ulama tafsir kata yang lebih aula adalah ta'sis. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Tu kaedah ulama sebut. Yang ni Wahabi tak jumpa ni. Wahabi tak jumpa kaedah dia, jumpa kat mana dia mengaji, kat mana dia. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Apa ta'sis? Ata bi ma'na al-jadid aula min at-ta'kid. Mendatangkan dengan makna baru tu lebih utama daripada mentakkidkan makna. Sahabat mengambil wasilah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diajar oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi sendiri ajar. Waktu ketika seorang sahabat yang matanya buta sebelah, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya buta dua belah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata saya buta ya Rasulullah, boleh tak doa kepada saya untuk saya dicelikkan mata saya, karena susah untuk saya melaksanakan kerja. Kata Rasulullah, kalau kamu nak saya boleh doa, tapi kalau kamu nak lebih baik kamu bersabar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mata celik balik ya Rasulullah, minta tu. Dan Nabi kata, ambil wudu, perbaiki wudu, tunai 2 rakaat solat, habis semayang tu baca doa. Ni dalam ni kitab ni ada, dan kitab ni kita akan sebut nanti. Dan sebut kata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibikal Mustafa, ya Muhammad, inni tawajjahtu ilaika, inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati. Dalam doa tu Nabi ajak kepada sahabat ni, dia dengan ajak yang pertama ajak tawassul, yang ajak kedua ajak istighasah. Nabi kata yang pertama baca doa ni, ya Allah aku bertawassul, guna tawassul tu dengan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebut pula ya Muhammad, ya Muhammad tu istighasah. Lepas tu sahabat tanya, para sahabat tanya, sebahagian kata kepada yang rawi hadis ni Sayyidina Uthman namanya, tanya kepada beliau, adakah hadis ni khusus kepada orang tadi sahaja ataupun umum kepada sahabat orang lain juga? Katanya tak, umum kepada siapa sahaja, bukan kepada lelaki itu sahaja. Jadi dengan makna hatta selepas zaman Nabi SAW pun boleh kalau seorang tadi baca dengan perkara tersebut dan dia sebut ya Muhammad pada waktu tersebut sedang Nabi telah wafat, maka tetap dia dikira beristighasah dengan Rasulullah SAW. Jadi makna istighasah, makna tawassul ni bukan perbincangan dalam masa 1 minit 2 minit. Ulama tulis kitab dalam bab tersebut, dan kena faham betul istidlal para ulama, macam mana bahasa digunakan, dan bahasa tu bahasa Arab, dan disebut oleh ulama dengan qawaid usulnya, bagaimana dipahami tentang masalah tersebut. Tapi senang aja buat majlis 1 minit 2 minit 30 minit sebut bid'ah, senang habis, selesai.